Assalamualaikum. Hai semuanya. Berjumpa kembali ya di KS Lina Channel. Hari ni saya nak masak apa ya? Saya nak masak resepi sambal lah. Saya nak masak sambal kentang, tahu dan tempe. Mudah sangat nak membuat sambal ini tau. Nak tahu macam mana saya membuat sambal ini, kenalah tengok sehingga selesai. Saya akan mula memasak. Panaskan kuali. Masukkan minyak masak secukupnya. Minyak masaknya kena banyak ya. Saya nak goreng kentang dahulu. Kentang ni dipotong-potong macam ini sahaja ala wedges ya. Saya guna kentang ini 4 biji sahaja. Kalau hendak dilebihkan pun boleh juga ya. Kalau hendak masak sedikit boleh saja dikurangkan kentangnya. Kentang kalau dimasak sambal macam ini sedap tau. Okey je kalau nak masukkan kentangnya lebih. Nanti tak cukup pula kalau masukkan sikit je. Baik masukkan lebih, taklah berebut-rebut kan. Saya akan goreng kentang ini sehingga agak empuk dan juga agak garing macam ini. Dah okey dah ni, bolehlah diangkat dan diketepikan seketika. Seterusnya saya nak goreng tempe pula. Saya cuma ada stok tempe yang macam ini. Jadi saya gunakanlah kesemuanya. 4 keping saja saya gunakan tempe ni. Potong-potong macam ini sahaja. Tempe ni yang berbungkus daun ya. Kalau nak guna tempe yang dalam plastik pun boleh juga ya. Tempe tu agak tebal kan. Tak kisahlah nak guna tempe yang macam mana, janji ada stok dekat rumah. Nak potong macam mana pun terpulang ya. Saya akan goreng tempe ni sehingga garing macam ini. Dah okey dah ni, angkat dan diketepikan juga seketika. Sekarang saya nak goreng pula tahu. Tahu ni pun ada macam-macam jenis kan. Ada yang tebal, ada yang nipis macam ini. Terpulanglah ya nak guna tahu yang macam mana pun. Ikut cita rasa masing-masing dan yang ada stok di rumah. Tahu ni sekeping saya potong 4. Jadinya agak besar sedikit ya. Kalau hendak dipotong kecil sedikit pun boleh juga. Nak memasak ni kan mudah dan senang. Ikut je cara dan cita rasa masing-masing. Tahu ni kalau hendak dilebihkan pun boleh juga ya. Tahu ni digoreng sehingga garing macam ini. Dah okey dah ni, bolehlah diangkat dan diketepikan seketika. Saya nak memasak sambalnya pula. Gunakan lebihan minyak masak yang ada ni. Masukkan bahan-bahan yang telah dikisar sehingga lumat. Bahan-bahannya sangat mudah. Saya cuma guna bawang besar dan juga bawang putih. Kuantitinya banyak ini sahaja. Kalau hendak dilebihkan pun boleh juga. Kalau nak dikurangkan pun boleh juga ya. Bawang tersebut kenalah dikisar dengan ditambahkan sedikit air. Sebenarnya bahan-bahan ini kena banyak juga ya. Barulah sedap. Tumis bahan-bahan ini sehingga pecah minyak macam ini. Guna api kecil sahaja ya. Nak elakkan daripada minyaknya memercik ke mana-mana kan. Kemudian masukkan pula cili kering kisar. Cili kering kisar ni saya agak-agak sahaja saya masukkan. Kalau hendak dimasukkan lebih dan kurang pun boleh juga ya, ikut cita rasa masing-masing. Biasanya saya akan membuat cili kering kisar awal ya. Bila cilinya dah dikisar, saya akan masukkan ke dalam peti sejuk.
Keesokan harinya barulah saya gunakan cili kisar ini. Jadi bila dimasak, cili kisar ni taklah memercik sangat ya. Jadilah mudah kerja-kerja nak memasak. Cili kering kisar ni kan mudah memercik kan. Jadinya kalau cili kering kisar dimasukkan dalam peti sejuk, dia kuranglah memercik. Macam ni senang kan nak memasak? Terus kacau-kacau sehingga sebati dan pecah minyak ya, macam ini. Kemudian masukkan pula serai. Serai ni diketuk-ketuk sahaja. Saya masukkan sebatang. Kalau hendak dilebihkan pun boleh juga ya. Kacau-kacau sebentar sehingga sebati. Kemudian masukkan pula garam secukupnya. Garam ni nanti boleh ditambah lagi. Masukkan pula gula secukupnya. Gula ni pun boleh ditambah lagi nanti ya. Saya nak tambahkan pula cukup rasa Maggi. Secukupnya lah saya masukkan. Nak masukkan serbuk perasa yang lain pun boleh juga, ikut cita rasa masing-masing ya. Kacau-kacau semuanya sehingga sebati. Terus kacau-kacau ya sehingga sambal tu betul-betul masak dan pecah minyak. Dah okey dah ni, macam ini masukkan pula sos tomato. Saya masukkan sos tomatonya banyak ya. Sambal ni akan ada rasa masam-masam sedikit. Masukkan pula sos cili. Sos cilinya kena banyak juga ya. Masukkan lebih banyak daripada sos tomatonya. Bila masukkan sos cilinya banyak, sambal ni akan lebih sedap. Kacau-kacau semuanya sehingga sebati. Sambalnya merah merona kan? Bau sambal ni sangat wangi dan sedap. Masukkan pula lada sula. Lada sula ni saya masukkan banyak ya. Sambal ni akan lebih sedap kalau masukkan lada sulahnya lebih. Kalau tak percaya boleh cuba. Kacau-kacau semuanya sehingga sebati. Kalau tak cukup masin manisnya boleh ditambah lagi ya garam dan juga gula. Ikut selera masing-masing. Sambalnya kena betul-betul cukup rasa ya. Barulah mantap. Kemudian masukkan pula kentang yang digoreng tadi. Masukkan ke semuanya ya. Masukkan pula tahu yang digoreng tadi. Masukkan juga ke semuanya. Jangan lupa tempe gorengnya. Masukkan juga ke semuanya ya. Penuh satu kuali kan? Kemudian kacau-kacau semuanya sehingga sebati. Aduhai, dah nampak sedap kan? Jadi lapar pula. Belum siap dimasak lagi. Sekejap lagi masaklah ni. Saya akan biarkan seketika agar sambal tu meresap pada kentang, tahu dan juga tempe. Kemudian saya akan masukkan pula kacang panjang. Ini optional saja ya, kalau tak nak masukkan kacang panjang pun boleh juga. Masukkan pula hirisan bawang besar. Banyak ni saja saya masukkan, kalau hendak dilebihkan pun boleh juga. Saya tambahkan juga cili padi. Cili padi ni saya belah di tengah-tengahnya ya. Sambal ni sebenarnya tak pedas ya, jadi saya tambahkan cili padi. Kalau tak nak masukkan cili padi pun boleh juga. Yang suka cili padi wajib masukkan cili padi ya. Terus kacau-kacau sehingga sebati macam ini. Kalau kat rumah ada tahu, tempe dan juga kentang, bolehlah masak resepi sambal macam ini. Senang je kan nak masak. Bahan-bahannya pun mudah kan? Tak susah pun tak perlulah nak mencari-cari.
Mesti dah ada kat dapur masing-masing. Dah masak dah sambal, kentang, tahu dan tempe. Nampak sedap dan menyelerakan kan? Ruginya kalau tak cuba resepi yang simple macam ini. Bolehlah dimatikan apinya. Dah masak dah. Saya harap semuanya sudi mencuba. Selamat mencuba ya. Terima kasih.